So, balik pada istilah kampung tadi. So, kalau kita nak berfikir, kena berfikir bandar. Kan? So, think city. Jangan think kampung. Tak hip lah. Tak urban lah. Kan? Think city. Jangan think kampung. Saya think kampung. Saya nak memperkasakan konsep think kampung. Dibawa oleh orang macam guru saya seorang lagi, Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, insyaAllah. So, apa jadi kepada konsep kampung itu? Apa jadi pada konsep tanah air? Ada lagi kita sebut tanah air. Kita sebut negara kan? Kita tak sebut tanah air. Kalau kita sebut tanah air, ia akan mengingatkan kita kepada tanah yang kita pijak ni. Yang tapak kaki kau pijak ni, yang pijak ni. Ni tanah ni, ni tanah air aku. Tak ada dah. Jadi kamu berjalan dengan angkuh sebagai satu manusia yang sudah terpisah daripada tanah dan air dia. Apabila istilah itu dibuang, maka kefahaman tafsirannya dibuang sekali. Maka kamu sudah tidak ada keterjalinan dengan tanah air kamu. Kamu tak nampak pun keterjalinan itu. Bukan saja istilah tanah air. Ibu. Ibu apa? Ibu pertiwi. Ibu apa? Ibu negara. Ibu apa? Ibu negeri. Kalau di kampung tu sentralnya rumah. Ibu rumah. Bukan bapa rumah Ibu rumah. Ibu pertiwi. Ibu negara. Sekarang ni ibu negara diistilahkan dalam bahasa Inggerisnya sebagai kapital, modal. Kalau kita lihat, ini ibu negara aku ni. Ibu, dia ibu feminin sifatnya. Belas sifatnya. Kalau ibu negaranya Kuala Lumpur itu belas. Bukan KLB Binale. Itu Kuala Lumpur Binale. Walhal sepatutnya Kuala Lumpur itu belas. Kerana sifat apa? Sifat ibu negara itu belas. Bukan Binale sifat dia. Rumah, ibu rumah. Ya, maksud ke arah diam dan aman. Sudah ditukar menjadi perumahan, housing. Housing itu jadi apa? Estate. Housing estate, bukan kampung. Ke arah diam dan aman itu menjadi apa? Menjadi housing estate. Perkataan hati, memberi hati. Kamu melukis, kamu kena memberi hati. Bukan memberi otak. Ada aku suruh kau tolong memberi otak sikit kereta tu, rumah tu. Baru kau boleh lukis. Aku suruh kau perhati kan, perhati. Kau perhati sikit. Yang diperi itu dihalus, dihalusi itu adalah hati, kalbu dia panggil. Hati-hati, tak ada cakap, kau bawa kereta tu otak-otak sikit. Ada, tolong otak-otak sikit. Tolong beri perhatian. Hati kamu yang bagi perhatian. Maknanya kamu bagi hati kamu. Tolong bagi hati kamu. Tak ada tolong bagi perotakan sekejap. Kau ni tak boleh bagi perotakan langsung. Mana ada. Istilah hati itu dilupuskan. Bangun pada hati itu dilupuskan. Yang mengajar di universiti tidak lagi membangunkan hati, tidak lagi membangunkan kalbu. Dilupuskan. Yang dikatakan orang yang masuk dalam profesion mengajar itu tidak lagi mendidik hati. Kerana itu konsep itu dilupuskan. Kerana tidak boleh memberi sumbangan secara kuantitatif di dalam sistem yang kita sebut tadi. Bila tak ada hati, kalbu, tak ada adab. Belajarlah. Pandai, bijak.
Bijak dan pandai apa? Bijak memanipulasi. Bijak menipu. Bijak merasuah. Bijak makan rasuah. Bijak membohong. Bijak mencuri. Bijak merompak. Bijak. Ada PhD pun. Bijak yang tidak ada adab. Kerana tak dididik kalbunya, hatinya dilupuskan konsep itu. Kerana yang pergi mengajar pun bukan lagi mengajar hati. Bukan lagi mengajar dan mendidik kalbu. Tapi mengejar tahu, mengejar kepandaian, kebijaksanaan. Aku pandai. Pandai, dapat pandai. Dapat diploma. Dapat ijazah. Dapat masters, dapat PhD, dapat DR. Dapat tapi terlupa kepada budi, kepada hati, kepada adab. Pandailah tu. Tu yang terjadi. Menyedihkan. Hati tidak dididik, adab sudah tiada. Budi habis. Hikmah tak jumpa. Jadi manusia sebagai insan, sebagai khalifah, sebagai custodian, the guardian of this earth, penjaga amanah, konsep itu pun lupus. Manusia sebagai pemaju, pembangun tanah, bukan lagi penjaga amanah tanah dan air. No, dia pemaju. Tak ada dah konsep pemegang amanah, custodian, khalifah yang kerja dia mensejahterakan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan makhluk lain. Tak ada dah. Lupus. Jadi itu bahagian kedua. Kita pergi bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni saya buka kepada kamu. Okay, setakat sampai bahagian kedua. Nampak perbezaan pembangunan pada bahagian pertama tadi yang berasaskan satu sistem di mana kamu sekarang berada di dalamnya. Dengan satu lagi konsep pembangunan yang kamu kata sudah sedia ada, yang membina adab, iaitu peradaban dan ketamadunan yang sebenarnya sudah ada, tapi kita pinggirkan. Ada dua konsep yang berbeza. Satu, manusia itu dibelas. Satu lagi, manusia itu dieksploitasi. Satu, manusia itu insan. Satu lagi, manusia itu sumber modal. Dua sistem yang berbeza. Pilihlah, duhai anak-anakku, yang mana satu yang kamu mahu pergi. Yang satu itu, saya boleh cakap sekarang, membawa manusia kepada neraka. Yang lagi satu tu, insyaAllah, saya tak guna perkataan syurga, membawa manusia kepada fitrahnya. InsyaAllah. So, saya kembali tanya pada kamu berdua. Bangun. Yang dibangunkan itu jiwa kamu. Atau hanya bangunkan kamu sebagai satu bentuk modal saja. Yang mana kamu nak. Kalau kamu pergi berguru, atau kamu pergi ke universiti, kamu nak dibangunkan potensi jiwa, potensi kemanusiaan, potensi keinsanan kamu, atau kamu mahu menjadi sebahagian daripada instrumen atau alat untuk satu sistem yang kita sebut tadi. Mana satu kamu nak? Kamu pilih. Kamu pilih. So ada dua konsep pembangunan kan? Right? So hari ini dah berapa hari duduk sini? Lari daripada persekitaran yang kita sebut dalam bahagian pertama tadi. Sikit je saya minta kamu dibangunkan. Saya tak boleh buat. Alam semula jadi ni ada satu anugerah yang Tuhan bagi. Dia boleh bangunkan manusia. Tapi alam itu sendiri pun dijadikan instrumen sekarang kan. Kalau dia itu manusia, dia akan bercakap dengan kita.
melalui kaki kita, melalui gerak dan naluri kita. Selamatkan diri kamu, selamatkan aku. Kerana pembangunan dan konsep pembangunan yang kita ada sekarang ni adalah pembangunan yang merosakkan insan, merosakkan alam. Itu dah lebih kurang. So, itulah lebih kurang tentang bangun. Itu dah lebih kurang kuliah saya. Tak payah panjang. Panjang kan jadi lagi pening. Saya cuba buat dalam bentuk yang ringkas dengan menggunakan frasa-frasa datang daripada hati saya. Tapi itu Allah anugerahkan saya rezeki terserempak dengan orang-orang tertentu yang juga membangunkan saya. Guru-guru saya yang membangunkan saya. Sama ada yang telah meninggal ataupun yang masih ada lagi. Kita hargai. Guru yang bagus, guru yang membangunkan jiwa kita. Membangunkan minda kita, membangunkan perasaan kita. Cari guru yang begitu. Bukan menidur, bukan membangunkan kita mengikut konsep yang kita sebut pada bahagian pertama itu tadi. Itu boleh, tapi jangan terlebih dan taksub ke arah itu.